A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Kita sama-sama membaca doa. Apabila hujan, Nabi mengajar kita bacalah doa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah memberi hujan yang bermanfaat. Dan juga kita digalakkan sempena dengan masuknya 1 Zulhijjah, kita digalakkan memperbanyakkan amal soleh. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata apabila masuknya 1 Zulhijjah, perbanyakkan tahlil, tahmid dan takbir. Jadi bila masuk je 1 Zulhijjah, pagi ke petang ke malam ke, perbanyakkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Walillahil hamd. Bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kuat. Baca disunatkan baca kuat. Tapi tak disunatkan baca secara berjemaah. Kuat tapi sorang-sorang. Itu antara sunnah yang dilupakan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, malam ni kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Ayat 82. Sebagaimana kita sudah ketahui, surah Taubah ni banyak menceritakan tentang orang-orang munafik. Allah membongkarkan sifat-sifat orang-orang munafik yang ada di Madinah, yang sebahagian mereka tersembunyi sikap mereka, perancangan jahat mereka. Tapi bila turun surah At-Taubah, banyak perancangan jahat mereka, ciri-ciri mereka terbongkar. Jadi daripada ayat yang lepas, Allah menceritakan bagaimana orang munafik ini, antara paling yang paling tidak disukai oleh orang munafik ialah berjihad. Kenapa? Sebab apabila berjihad, dia akan korbankan benda yang paling dia, bukan mereka je, semua manusia sayang, iaitu nyawa dan harta. Allah sebut secara jelas, wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka sangat benci untuk berjihad dengan harta mereka dan diri mereka pada jalan Allah. Berbeza dengan orang beriman
sangat suka, sangat cinta untuk berjihad pada jalan Allah. Sangat suka untuk korbankan dirinya, nyawanya dan hartanya. Kalau itu semua demi untuk menegakkan agama Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang tidak ada niat untuk berjihad pada jalan Allah, tidak ada niat pun, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliah. Menunjukkan bahawa orang beriman wajib ada niat untuk berjihad untuk menegakkan agama Allah. Sebab kerana itulah manusia diciptakan untuk menjadi khalifah Allah di atas muka bumi, untuk menyebarkan Islam, untuk selamatkan manusia. Okey, daripada ayat yang lepas Allah cerita sifat orang munafik, iaitu bila mereka ponteng daripada peperangan, mereka tak ikut Nabi dalam peperangan, satu dosa besar. Dan menambahkan lagi dosa mereka ialah mereka gembira. Jadi buat salah tu satu kesalahan, tapi kesalahan yang lagi dahsyat ialah suka bila buat kesalahan. Semoga sifat itu tidak ada pada kita. Dia buat dosa, kemudian dia seronok pula dengan dosa. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Dalam satu hadis Nabi kata, kullun nas mu'afa illal mujahir. Semua orang dimaafkan kesalahannya kecuali mujahir. Mujahir ialah orang yang buat dosa secara terang-terang. Bila sahabat tanya macam mana dia buat dosa secara terang-terang, dia buat dosa di waktu malam, Allah tutup, tak ada siapa tahu. Tapi bangun pagi besok, dia pula menceritakan dosa yang dilakukan di waktu malam. Orang macam ni Allah tidak akan ampunkan dosa. Kenapa? Sebab bukan setakat dia melawan Tuhan, tapi dia berbangga bila dapat melawan Tuhan. Orang macam ni Allah tidak akan ampunkan dosa. Sebab itulah sebaik-baik kalau kita terbuat dosa, sembunyikan. Jangan cerita pada orang. Kemudian kesalahan besar lagi orang munafik apa dah dalam ayat yang lepas. Mereka mendorong pula orang lain supaya tidak pergi berperang. Satu, mereka tak pergi. Yang kedua, mereka gembira, seronok. Yang ketiga, mereka dorong pula orang lain supaya jangan pergi berperang. Mereka hasut. Apa kata mereka? Apa hasutan mereka? Sebab bila kamu pergi berperang dalam keadaan panas terik, membahayakan kamu, lebih baik kamu duduk di Madinah berehat. Jadi itu adalah ayat-ayat menghasut orang lain juga supaya tidak ikut peperangan. Dan Allah perintahkan Nabi supaya menjawab. Jawapan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyedarkan manusia. Paling-paling kurang kalau dia ada perasaan lagi, ada nilai-nilai iman, dia boleh tersedar. Apa jawapannya? Bila orang munafik mengatakan jangan pergi berperang sebab cuaca panas, lebih baik kamu berehat, maka Allah kata pada Nabi, begitu pada mereka yang takut kepada panas yang sedikit, panas yang sementara, bagi tahu mereka. Apa dia? Kalau betul kamu takut kepanasan kat dunia yang hanya bersifat sementara, maka logiknya kamu sepatut lebih takut kepada api yang lebih kekal. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu apa tu? Orang munafik dah tak waras. Apa yang tak waras? Dia takut pada kepanasan yang sekejap, yang tak membakar pun. Tapi dia tak takut pada api yang membakar dan kekal abadi. Itu menunjukkan mereka tidak waras. Sebalik dengan orang beriman cukup yakin dan cukup bijak. Mereka tahu kat dunia ni panas macam mana pun sementara. Panas macam mana pun tak terbakar pun.
Tapi kalau panas neraka, terbakar, hangus dan ditukar kulit baru. Maka orang beriman rela panas sekejap, panas sementara, demi untuk mengelakkan panas yang jauh lagi membakar dan kekal selamanya. Allah gambarkan bagaimana antara bentuk ayat yang menunjukkan panasnya api neraka. Cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 104. Surah 23. Nah, daripada ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man khaffat mawazinuhu. Barang siapa yang ringan timbangan amalnya. Mana amal solehnya bukan tak ada, tapi ada sedikit. Amalan yang tidak baik lagi berat. Maka Allah kata faulaika allazina khasiru anfusahum. Maka itulah orang yang rugi, orang yang rugi diri mereka. Bukan setakat amalan rugi, tapi diri mereka pun rugi. Sebab apa? Sebab diri mereka akan dibakar. Dan mereka akan dicampak dalam neraka Jahannam, khalidun, mereka kekal. Jadi sebenarnya orang yang rugi siapa? Orang yang sedikit duit ke sedikit amalan? Orang yang sedikit amalan, ringan amalannya. Sebab tu kata Yahya bin Mu'az, aku rasa pelik kepada orang yang risau apabila duitnya sedikit, tapi dia tidak risau bila amalannya sedikit. Kenapa pelik? Sebab yang nak dibawa nanti bukan duit, ialah amalan. Yang sepatut dia risau ialah amalannya sedikit. Okey, kemudian Allah kata apa? Ayat 104, talfahu wujuhuhumun nar. Apa dia talfahu? Talfahu makna api neraka Jahannam membakar muka mereka. Tengok Al-Quran, Allah tak kata membakar badan mereka, membakar muka. Kenapa Allah kata membakar muka? Adakah badan mereka tak terbakar? Habis kenapa sebut muka? Kita mana lebih baik, terbakar badan ke terbakar muka? Kalau diberi pilihan lah. Sakit satu. Yang kedua, kalau terbakar badan, okey lagi. Sebab orang tengok apa? Yang pertama, tengok pada kita pada muka. Sebab tu gambar IC, gambar muka, bukan gambar perut. Muka ni satu benda yang paling mulia bagi manusia. Bila muka cacat, badan cantik macam mana pun tak ada faedah. Jadi Allah nak beritahu benda anggota badan yang paling mulia terbakar. Mana badan dia tak ada nilai lah. Yang kedua, antara terbakar badan dengan muka, terbakar muka lagi menyakitkan. Lagi menyakitkan. Kemudian Allah kata apa? Api membakar muka-muka mereka, wahum fiha kalihun. Apa makna kalihun? Ramai orang baca Quran, ramai orang baca ayat ni dan berkali-kali dah khatam, tapi tak rasa apa-apa. Sebab dalam kepala dia nak khatam. Sebenarnya Allah nak menakutkan dia supaya dia jangan buat dosa, jangan buang masa. Tapi bila jumpa ayat macam ni tak rasa takut apa-apa. Apa makna kalihun? Allah nak beritahu bila api tu membakar muka mereka, kulit muka ni, bibir semua terbakar. Bila bibir terbakar tinggal apa? Gigi. Cantik tak kalau muka kita nampak gigi je? Menakutkan. Hidung terbakar, pipi terbakar, kening terbakar,
tinggal gigi je. Cuba bayangkan. Saya pernah tengok ada seorang yang terbakar, bukan terbakar, pakcik dia ke simbah asid kat muka dia daripada gua musang. Muka ni cacat, nampak gigi. Jadi dia bila dia pergi ke mana-mana, dia macam pakai purdah nak tutup muka. Nak bagi tahu kalau kat dunia muka dah cacat habis. Tapi itu sekali je, lepas tu boleh dipulihkan, boleh di-repairkan. Tapi bila terbakar dalam neraka, habis. Jadi Allah kata kalihun makna bibir dia terbakar hangus, tinggal gigi, nampak gigi. Pemandangan yang sangat buruk. Sama juga dengan surah Al-Kahfi. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 26. Ayat 29. Bahagian dua barisan terakhir, Allah gambarkan bagaimana keadaan mereka-mereka dalam neraka. Bila dalam neraka, yang pertama mereka minta apa dia? Air lah, sebab dahaga kan. Wa in yastaghisu, dan sekiranya mereka meminta, yastaghisu minta pertolongan, maka diberi tak pertolongan? Diberi. Yughasu mana? Mereka diberi pertolongan. Dengan apa? Air. Bima'in, dengan air. Tapi sifat air itu apa dah? Kal muhli. Seperti tembaga cair. Tembaga yang tengah panas, yang tengah cair tu. Kemudian Allah nak gambarkan, bila dia nak minum je air yang macam tembaga panas tu, dia letak kat mana? Kat bibir kan? Bila letak kat bibir, apa berlaku? Yashwi al-wujuh. Yashwi makna membakar wajahnya. Jadi Allah nak bagi tu air tu terlalu panas. Allah cerita bukan setelah masuk dalam perut. Allah cerita sebelum masuk dalam perut lagi. Baru je letak kat bibir, maka panas air tu menyebabkan kulit mukanya terbakar hangus dan daging-daging muka gugur. Jadi lepas tu kita bayangkan, kalau masuk ke dalam perut, apa jadi? Sebelum masuk dah menghanguskan muka dan menggugurkan isi muka. Kalau masuk dalam perut, terputus semua segala isi perut. Yang ni yang Allah suruh Nabi jawab pada orang munafik. Kamu takut panas kat dunia, kamu tak nak pergi berperang, kamu takut lapar, bagi tahu mereka, panas api neraka lagi dahsyat. Kalau yang kat dunia kamu tak sabar, macam mana kamu boleh sabar yang lagi dahsyat di akhirat besok? Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 175. Ini Allah perli orang yang buat dosa yang menyebabkan dia akan dibakar dalam neraka, tapi dia terus buat dalam keadaan dia sedar. Jadi Allah perli. Ayat 175. Allah kata apa? Ulaika allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Orang yang menyembunyikan kebenaran. Ini balasan orang yang menyembunyikan kebenaran. Dia tahu kebenaran tapi tak sampaikan. Sama ada takut pada manusia ataupun malas. Maka orang ini Allah kata itulah orang yang allazina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Itu menggambarkan apa tu? Kesesatan boleh dibeli tak? Boleh. Ada jual kat mana? Kesesatan, sesat, boleh beli tak? Tak. Kalau tak boleh, kenapa Allah guna perkataan
membeli. Ha? Mana Allah nak beritahu di sebalik perkataan membeli itu Allah tak zalim. Allah dah terang buat macam ni sesat masuk neraka. Tapi mereka buat juga. Makna pilihan mereka dan Allah nak gambarkan mereka pilih seolah mereka membeli. Ada tak orang beli benda yang dia tak suka? Tak ada. Jelaslah. Kemudian yang lagi dahsyat dia beli apa? Dia beli kesesatan dan yang dijual apa dia? Petunjuk. Itu lagi dahsyat. Mana dia beli apa ni? Dia jual rumah dia yang selesa, dia beli apa? Dia beli dia beli bangsal, kan? Rumah dia banglo, dia jual. Kemudian dia ambil bangsal sebagai tempat tinggal. Itu pun dah teruk. Ini lepas tu Allah kata apa? Wal azaba bil maghfirah. Dan dia beli azab neraka dengan keampunan. Macam mana tu? Dia azab ni sebenar lawan apa? Azab lawan rahmat ataupun azab lawan syurga. Tapi di sini kenapa? Kalau dalalah sesat lawan dia petunjuk, betul. Mereka beli kesesatan dan mereka bayar dengan petunjuk, okey, betul. Tapi bila azab, Allah tak kata beli azab dengan rahmat ataupun beli azab dengan syurga. Tapi Allah kata beli azab dengan keampunan. Kenapa? Sebab Allah nak begitu. Siapa dapat keampunan Allah pasti dapat rahmat. Dan siapa dapat rahmat Allah pasti dapat masuk syurga. Jadi jangan nampak syurga tapi dosa penuh. Kan dosa bertambah. Jangan minta rahmat Allah tapi dosa tak bertaubat. Jadi proses nak dapat rahmat Allah ialah dengan cara bertaubat. Jadi bodohnya mereka ini, orang suruh bertaubat, dia kata tak apa, saya rela masuk neraka. Kemudian Allah perli. Allah kata apa? Fama asbarahum ala nar. Alangkah sabarnya mereka untuk masuk neraka. Ada tak orang sabar nak masuk neraka? Ada tak ada kan? Tapi apa maksud sabar nak masuk neraka? Bila dia melakukan perkara yang menyebabkan dia akan masuk neraka, dia pun tahu akibatnya, tapi dia terus buat. Jadi seolah mereka sabar tunggu masa nak masuk neraka. Walaupun hakikatnya mereka tak sabar. Tapi bila mereka sedar perbuatan itu membawa ke neraka, tapi mereka teruskan juga seolah sabarnya nak masuk neraka. Kita tengok orang sedang mencuri kan, kena tangkap mencuri lagi. Kita pun cakap pada dia, kamu betul-betul sabarlah untuk ditangkap. Lebih kurang macam itulah. Okey. Itu gambaran neraka yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kita sambung ayat seterusnya. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. Maka lam tu lebih kurang maksud dia silakan. Yadhaku ketawa. Silakan ketawa. Qalilan sedikit. Wal yabku dan silakan menangis. Yabku menangis. Katsira banyak. Sekarang Allah cakap pada siapa ni? Orang munafik. Jadi ayat ni macam bentuk perintah. Adakah makna dia Allah suruh orang munafik, okey sekarang gelak, sekarang ketawa? Perli. Macam mana perli tu?
Orang munafik ni gelak tak kat dunia? Okey, gelak sikit ke banyak? Orang munafik menangis tak? Ha? Orang munafik lah. Tak menangis. Pernah jumpa tak? Logiknya dia tak menangis kan? Sebab dia berbangga dengan, dia buat maksiat pun dia suka. Jadi orang munafik ni tak menangis. Apatah banyak, lagi tak. Jadi kenapa Allah kata tiba-tiba gelak sedikit, sedangkan mereka gelak banyak. Kemudian Allah kata menangis banyak, mereka tak menangis pun. Sindiran macam mana? Mereka lari daripada pergi perang berjihad. So mereka rasa gembira lah. Selepas tu Allah janjikan neraka pada mereka. Tapi mereka gembira sikit ke banyak? Banyak. Habis Allah kata qalilah sikit. Nanti ke akhirat, siap tak? Siap apa? Siap nanti ke akhirat kau akan nangis banyak. Tapi kenapa ketawa sikit? Ke akhirat tak ketawa langsung. Mana ada orang nak masuk neraka ketawa dulu sekejap kan? Mungkin ketawa sikit tu kat dunia. Dekat akhirat tu nanti dia akan Tapi orang munafik, dia ketawa sikit ke banyak kat dunia? Banyak. secara relatif, secara perbandingan antara dunia dan akhirat. Sebenarnya itulah terdebur. Allah nak kata, kan ayat sebelum ni Allah kata apa? Mereka bila tak pergi berperang, mereka gembira kan? Walaupun mereka bergembira 24 jam sepanjang hidup, tapi bila umur dunia dibanding dengan umur akhirat, maka dunia ni sikit je. Yang kamu gelak 50 tahun sebenar adalah sedikit je. Jadi nak gelakkan silakan. Silakan. Yang kamu gelak tu sebenar sikit je. Bila tu? Bila dibanding dengan akhirat. Sebab tu bila akhirat Allah kata menangislah banyak. Apa maksud menangis banyak? Dia sebenar orang munafik ini di akhirat besok dia akan menangis banyak ke menangis selama-lamanya? Kenapa Allah sebut banyak? Kerana ayat depan tu sedikit. Satu Allah nak dia bahasa Quran ni kadang-kadang berlawanan. Kalau sini gelak, sini menangis. Sini sedikit, sini banyak. Jadi sebenarnya banyak tu bila menangis selama-lama dia menunjukkan banyak lah. Kan? Bila menangis lama dia menunjukkan banyak. Jadi Allah nak perli. Sekarang silakan menangis, gelak. Tapi yang kamu gelak tu sebenar walaupun bunyi 50 tahun sebenar dibanding dengan akhirat sedikit je. Tapi bila di akhirat besok kamu akan menangis selama-lamanya. Boleh? Kenapa ni? Jazaan sebagai balasan. Bima dengan apa? Kanu yang apa yang adalah yaksibun yang mereka lakukan ataupun kerjakan. Kenapa Allah bagi tahu? Kenapa Allah bagi tahu? Ini semua ni menangis sedikit, kemudian gelak sedikit, menangis banyak. Semua tu adalah balasan daripada perbuatan kamu. Apa yang Allah nak sampaikan? Apa dia? Allah tu adil. Allah tidak pernah zalim. Kalau kamu nak menangis selama-lama pun sebab perbuatan kamu. Sebab itulah semua orang kafir ke orang munafik bila masuk neraka, sedikit pun mereka tak salahkan Tuhan. Sedikit pun mereka tak salah orang lain. Mereka salahkan siapa? Tapi bila tu mereka menyalahkan diri sendiri, waktu telah terlambat. Sekarang waktu belum terlambat, tapi mereka tak salahkan diri sendiri. Mereka asyik menyalahkan orang. Okey, ini keadaan orang munafik. Gelak banyak, menangis tapi kat dunia mereka menangis tak? Wallah alam, adalah kan. Okey, sikap kita pula orang beriman apa dia? Apa sepatut sikap kita orang beriman kat dunia? Menangis sikit, gelak banyak, ataupun gelak banyak, menangis sikit?
Berlawanan. Ini kat dunia saja. Ini yang munafik menangis gelak sedikit kat dunia, menangis banyak di akhirat. Okey, orang beriman di dunia saja. Macam mana sikap kita? Menangis sedikit. Itulah realiti. Menangis banyak, ketawa sedikit. Ada hadis tak? Tapi hadis Rasulullah tu kata hebatnya orang mukmin tu bila tiba musibah dia sabar, bila dia dapat satu nikmat tu dia syukur. Maknanya dia tak adalah dia nangis kalau dia dapat musibah tu dia sabar. Dia tak adalah menangis kalau musibah tu. Tapi Rasulullah banyak tak menangis? Banyak. Nabi bila solat malam, daripada start solat tu sampai ke subuh menangis. Kita bila start tidur sampai ke subuh tidur. Ada satu hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum ini hadis sahih. Cuba terjemah lau. Jikalau ta'lamuna, kamu tahu, ma'a'lamu, apa yang Nabi tahu tapi kita tak tahu. Apa dia? Keadaan manusia bila nak mati, setelah mati, dibawa ke kubur, dalam kubur, bila dibangkitkan di padang mahsyar, keadaan manusia dalam neraka, dalam surga, itu semua Nabi tahu. Nabi tengok dengan mata. Yang tu kita tak tahu. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, apa sepatut berlaku pada kamu? La dhahiktum, kamu akan gelak. Dhahiktum, daripada sinilah, ya dhahaku. Pasti kamu akan gelak qalilah. Kamu akan gelak sedikit. Wala bakaitum, dan pasti kamu akan menangis banyak. Inilah keadaan orang beriman. Tapi sekarang realitinya, kita banyak menangis ke banyak gelak? Banyak. Takkan tak tahu diri sendiri kan? Kalau satu harilah daripada subuh tadi sampai sekarang, berapa jam kita menangis, berapa jam kita gelak? Terlupa. Tak banyak gelak, tapi menangis tak langsung. Jadi sebenarnya kita ni orang beriman ke tak? Kalau orang beriman dia kena macam ni. Apa dia? Ditunjuk ke neraka dalam mimpi. Tak. Bukan bermakna kita orang beriman. Tak. Dia sebenar tengok neraka dalam mimpi dengan tengok neraka daripada Al-Quran. Ya Allah cakap, sepatut yang mana kita lebih yakin? Kalau yang dalam Al-Quran pun tak terkesan, dalam mimpi sekadar cerita pada orang, semalam saya mimpi jumpa neraka lah. Senyum, sambil cakap pun senyum. Sebab itulah para sahabat bila baca Quran dia boleh menangis, bukan sebab mimpi baca Quran. Sayyidina Umar boleh jatuh sakit bukan sebab mimpi, tapi sebab baca Al-Quran. Sebab Al-Quran kalamullah. Kalau tak terkesan dengan Al-Quran, jangan harap nak terkesan dengan mimpi. Kalau dengan Quran tak terkesan, tiba-tiba dengan mimpi terkesan, sah dia tak takut pada Allah. Dia takut pada mimpi. Kan sampai dia cerita mimpi dia menakutkan kita pula yang mendengar. Lepas tu Nabi kata kalau mimpi benar tak elok, apa cara yang betul? Jangan cerita pada orang. Jangan cerita pada orang.
Sebab apa? Nabi nak ajar, mimpi tak boleh membawa apa-apa kesan. Jangan percaya. Okey. Jadi Nabi kata apa? Kalau kamu tahulah. Sekarang kita banyak gelak kan? Menangis sikit je. Sebab apa? Sebab kita tak tahu ni. Bahkan ada satu hadis lagi, riwayat Muslim, ada sambungan. Sambungan lepas ni Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kamu akan menangis, kamu akan gelak sikit je, dan kamu akan menangis banyak. Lepas tu apa dia? Kamu tak akan rasa lazat bila bersama isteri di atas katil. Hadis sahih. Apa maksud tu? Ada isteri sebelah, kan seronok kan? Benda paling seronok apa dia? Bila isteri sebelah lah. Kau tak seronok dah. Ini makna dah lama kahwin lah ni. Dia yang seronok mula-mula kan. Tapi Nabi nak beritahu, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, cuba bayangkan. Kita baru kahwin, tengok sebelah kena bakar. Tengok sebelah ni kena potong kaki. Agak-agak boleh seronok dah dengan isteri. Tak ada. Masa tu kita minta cerai, aku nak berzikir kan. Ni maksud ni. Tapi kita tak tahu. Sebab itulah siapa yang banyak seronok, banyak gelak ni sebenarnya dia dah jauh daripada kebenaran. Hati dia dah lara. Dalam kepala dia dunia je. Kalau dia boleh gelak, pagi gelak, tengah hari gelak, malam gelak, pagi selfie, petang selfie, tengah malam selfie, mana hati dia dah jauh daripada akhirat. Ini Nabi kata, kalau kamu betul-betul yakin apa yang aku tahu, duduk dengan isteri pun jadi tak seronok. Ini duduk dengan telefon pun seronok kan. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fa in raja'aka. Maka sekiranya raja'aka apa dah? Raja'aka, Allah mengembalikan engkau. Allah kembalikan engkau. Kembalikan engkau tu siapa? Nabi Muhammad bila ni? Dalam peperangan Tabuk. Kenapa Allah tak kata bila engkau kembali? Allah tak guna ayat bila engkau kembali. Tapi Allah kata bila Allah kembalikan engkau. Makna Allah nak beritahu walaupun engkau Nabi, kalau selepas peperangan Allah tak nak kamu kembali, kamu akan mati kat sana aja. Jadi bila kamu kembali ke Madinah, kena ingat itu adalah nikmat Allah. Allah yang kembalikan engkau. Ila Taifah, kepada Taifah sekumpulan minhum, dari mereka ni orang munafik. Bila balik daripada peperangan Tabuk, Nabi dikembalikan oleh Allah dan jumpa kumpulan yang munafik ni, yang tak ikut dalam peperangan. Maka Allah bagi tahu awal-awal lagi, apa mereka akan cakap pada kamu? Fasta'zanuka. Lalu fasta'zanuka. Bila Nabi sampai je, Allah bagi tahu apa akan berlaku. Ista'zanuka, mereka minta izin lil khuruj, untuk keluar ke mana ni? Keluar perang. Kenapa dia minta izin nak keluar? Logiknya apa? Logik dia minta izin apa? Peperangan Tabuk, dia minta izin nak keluar ke nak duduk di Madinah? Duduk dia panggil lil qu'ud. Faq'udu lil qu'ud. Sepatut bila kamu sampai di Madinah,
orang munafik akan minta izin engkau untuk duduk di Madinah lagi, tak nak pergi. Tapi tak, mereka minta izin untuk keluar. Kenapa? Ada ahli tafsir mengatakan sebab bila ditengok Nabi balik dengan kemenangan, dengan harta rampasan, orang munafik itu je. Kalau ada keuntungan, ada kemenangan, dia nak ikut. Tapi kalau tak ada jaminan, dia tak nak ikut. Kemudian yang kedua, sebenarnya dia nak minta maaf di atas kesalahan mereka. Bila minta maaf, macam kena berjanjilah, buat perjanjian. Akan datang, tak boleh ponteng dah. Dan ini juga ayat-ayat orang munafik. Iaitu, bila berjanji, orang munafik ni suka berjanji. Okey, faqul, bila mereka minta izin untuk keluar sekali lagi, kalau ada peperangan mereka nak keluar bersama kamu, maka Allah ajar Nabi, faqul, maka qul, katakanlah, jawablah kepada mereka, lan takhruju, kamu tidak akan keluar sama sekali. Ma'iyah, ma'a bersama, ma'iyah bersamaku. Ku. Berapa lama ni? Abadan, selama-lama. Apa yang Allah nak bagi tahu? Kenapa bila minta nak keluar pula, Nabi pula tak bagi? Sebelum Nabi suruh keluar kan? Tiba-tiba bila kalian akan datang orang munafik nak minta keluar, Nabi pula tak bagi. Dah lah bagilah, kok dia nak bertaubat ke? Sebenarnya ini adalah bentuk hukuman daripada Allah. Bila mereka, pertama, mereka tak nak pergi berperang. Yang kedua, bila mereka tak pergi, mereka gembira. Kan? Yang ketiga, mereka dorong pula orang lain supaya tidak. Maka hukuman seterusnya ialah Allah padam terus nama mereka daripada kumpulan orang-orang yang pergi berjihad. Tidak ada nama. Jangan bagi peluang langsung. Sebab apa? Hasil daripada perbuatan mereka sebelum ni. Ya. Saya bagi contoh lah. Dia tak nak pergi solat jemaah, dah bagi peringatan, tak pergi juga. Akhir sekali, Allah kata apa? Okey, mulai sekarang, kamu jangan pergi sampai bila-bila ke masjid. Itu hukuman yang paling dahsyat lah tu. Mana pintu taubat dah tertutup. Kita dibacakan surah taubat juga ayat sebelum ni. Bila orang tu tak nak, Allah buat apa? Tak nak buat kebaikan, tak nak solat, tak nak pergi berjihad, Allah jadikan dia jadi tak suka pada kebenaran ataupun amal soleh. Kemudian yang last sekali Allah tutup pintu hati. Jadi sampai ketua dia tak akan pergi, dia tak akan buat kebaikan. Semuanya berpunca daripada niat dia daripada awal lagi, memang dia tak nak pergi. Ini hukuman yang kemuncak ni. Akhir sekali Allah padan nama-nama mereka daripada kumpulan orang yang berjihad. Okey. Kemudian ada satu lagi, walan tuqatilu, dan kamu sama sekali tidak akan berperang ma'iyah bersamaku. Aduan, tidak berperang dengan musuh. Kita kalau Nabi tak bagi berperang, suka ke tak suka? Tak bagi berperang. Ya. Tapi berperang memang kita tak suka pun. Susah tu. Sebab berperang ni satu benda yang
Allah kata apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan ke atas kamu al-qital, berperang, berjihad. Wa huwa kurhul lakum. Dan peperangan itu kurhul makna makruh, tidak disukai oleh kamu. Memanglah nafsu tak suka kan, bila berperang risikonya apa? Mati, cedera kan, duit pun habis. Jadi biasanya manusia tak suka. Jadi kita takut bila kita tak suka, tiba-tiba orang kata okey tak payah pergi, kita pun seronok. Tu bahaya tu. Kita kena ingat benda yang betul, benda yang Allah suka, semua nafsu tak suka. Semua berlawanan dengan masa tu kita kena mujahadah. Contohlah macam orang tak pergi solat Jumaat kan, sebab COVID-19. Kita suka ke rasa tak suka? Tak, sepanjang 3 bulan tu pihak Sultan pun tak bagi-bagi. Tempoh 3 bulan, suka tak bila tak boleh pergi ke masjid? Betul jawapan ni? Tak apalah. Kalau berbohong pula ada satu sifat lagi. Inilah, ini maksud ni. Jadi kalau kebetulan Nabi kata tak bagi, dia lagi melompat, itu mengesahkan dia adalah munafik. Okey. Kemudian Allah kata apa? Sebab apa ni? Kenapa Allah padam terus nama mereka daripada kumpulan orang yang pergi berjihad? Allah tutup terus pintu. Sebab apa? Sebabnya innakum sesungguhnya kamu raditum, kamu redha bil qu'ud, redha untuk duduk. Mana duduk ni tidak ikut perang lah. Tengok kenapa ini sebab Allah nak begitu. Sebab kenapa Allah perintah Nabi jangan benarkan mereka pergi berperang, dan bagi tahu mereka tak mungkin lagi dapat berperang bersama Nabi. Sebab apa? Sebab pertama, mereka hari pertama lagi mereka suka duduk, tak suka pergi berperang, redha. Bila ni? Awal marrah, hari pertama kali. Jadi ini kesan ni. Kalau kali pertama nak pergi tapi ada halangan, kali kedua nak pergi juga ada halangan, kali ketiga baru betul tak nak pergi, okey lagi. Jangan kali pertama tu memang dia tak suka, habis. Ini hukumannya. Sampai bila-bila Allah jadikan dia tak suka. Macam kita solat Jumaat lah. Kalau daripada awal lagi memang tak suka solat Jumaat, takut Allah tutup pintu hati sampai ketua tak nak pergi. Walaupun masjid depan mata. Macam kita tengok kan, orang cerita, bukan orang cerita lah, kita pun tengok musim banjir kat Kelantan. Ramai orang yang tinggal di masjid kan, penuh melimpah, tapi masa solat Jumaat tak solat. Walaupun mereka ditempatkan dalam masjid. Mana situ jalan 3 langkah masuk saf, jalan 2 langkah tempat wuduk kan, tapi mereka tak solat berjemaah. Takut termasuk tu. Ada jadi macam tu. Sama juga kelas kan. Kelas kadang-kadang duduk tepi rumah je, tak pergi. Kadang-kadang orang datang rumah dia tak dengar. Tu takut-takut termasuk ni. Okey, kalau kamu tak nak, okey. Walaupun kamu dengar, tapi aku bagi tak masuk. Ini bahayanya, awal marrah. Jangan tak suka pada amal soleh. Maka Allah kata apa? Faq'udu. Maka duduklah. Kamu nak duduk sangat kan? Okey, silakan duduk. Bersama siapa? Bersama
Orang-orang yang tinggal. Siapa ni orang yang tinggal? Biasa orang yang tak boleh pergi berperang, dia nak pergi tapi tak boleh pergi. Wanita, orang tua, orang sakit, orang cacat kan. Jadi kamu ni teruk, hina. Kalau tak pergi sebab cacat okey, kalau tak pergi sebab kanak-kanak okey, tapi kamu tak ada sebab. Dan beza orang munafik duduk tak pergi berperang, maka mereka dicela oleh Allah kan. Tapi ada orang beriman tak pergi berperang tapi dipuji oleh Allah. Siapa tu? Dia bukan wanita. Tak, dia tak mampu pergi sebab tak cukup duit. Nabi bagi tahu dalam satu peperangan kepada sahabat, ada kumpulan manusia duduk di Madinah. Kamu berjalan jauh tengah panas, merempuh padang pasir, mereka duduk kat Madinah, tapi pahala mereka sama dengan pahala kamu. Yang menghalang mereka daripada ikut kamu bersama berperang ialah keuzuran mereka. Mereka dapat pahala sama. Beza orang beriman. Macam kita nak pergi solat Jumaat, tapi sebab sakit kaki tak dapat pergi kan, maka kita pahala kita sama dengan orang yang pergi. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wala tusalli. Dan janganlah engkau solat ala ke atas ahadin, seorang pun, minhum, dari kalangan mereka. Mana? Siapa mereka ni? Orang munafik. Yang mana ni? Mata yang mata tu mati. Kalau bahasa Melayu mati. Kalau bahasa Arab mata. Tak, kalau maut kematian, kalau mata dia telah mati. Abadan. Selamanya. Kenapa turun ayat ni? Ayat ni melarang jangan solat. Solat apa ni? Jenazah. Solat jenazah apa hukum dia? Fardu kifayah. Maknanya kalau semua tak buat, semua berdosa. Tapi yang ni pula Allah kata jangan solat. Kalau solat pula berdosa. Pasal apa? Sebab dia munafik. Mana sebelum ni Nabi pernah tak solat kepada orang munafik? Pernah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay. Sampai Umar larang Nabi, jangan kamu solat. Dia tu munafik. Ada riwayat mengatakan Umar tarik jubah Nabi, tak nak bagi Nabi solat. Kan? Umar kata dia buat macam-macam pada kamu, dia maki kamu macam-macam. Macam mana kamu masih nak solat pada dia? Nabi jawab apa? Nabi jawab, Allah bagi pilihan pada aku. Kan ayat sebelum ni, kalau kamu minta ampun 70 kali ataupun tak minta ampun, aku tak akan ampunkan. Aku ada pilihan nak minta ampun pun boleh, tak minta ampun pun boleh. Dan kalau dengan sebab aku minta ampun pada dia 71 kali, Allah terima, aku akan solat, aku akan minta ampun. Pengajarannya apa? Habis Umar putus asa? Bukan. Ini bukan saat putus asa ni. Besarnya jiwa Nabi. Kepada siapa? Kepada musuh. Kalau jiwa kita besar, rahmat kita besar pada kawan baik, itu bukan jiwa besar, itu jiwa. Ini jiwa besar kepada musuh dia. Sampai sanggup dia solat walaupun sahabat tak suka.
Makna dalam kepala Nabi hanya memikirkan bukan nak balas dendam, bukan nak marah, tapi hanya nak pastikan orang yang memusuhi dia akhirnya bertobat dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oh, susah loh. Ustaz, jadi kalau orang munafik lepas Abdullah bin Ubay tu kan, kalau Rasulullah tak solatkan, sahabat pun tak solatkan orang tu. Tak. Allah kata jangan solat. Makna hukum jangan solat tu kepada siapa? Tak, kalau kepada Abdullah bin Ubay, wala tusalli alaihi. Jangan solat ke atasnya. Tapi Allah tak cakap macam tu. Allah kata jangan solat kepada seorang pun daripada semua yang munafik itu. Tapi sahabat tahu tak siapa munafik? Tak tahu. Kalau tak tahu, solatlah. Dia hukum orang munafik adalah ikut hukum zahir. Kalau dia Islam, dia solat dan mengucap, bila dia mati solat. Sahabat tak suspicious ke? Kenapa Rasulullah tak solat ke orang ni? Sahabat tak terfikir, orang ni munafik ke? Sebab Rasulullah tak solatkan? Tapi tak ada hadis yang mengatakan ada orang yang Nabi tak solat. Mungkin sebab Allah tak begitu pada Nabi, orang tu munafik. Okey. Kita sekarang boleh tak salat pada orang munafik? Mana orang tahu kan? Orang pula kata macam kita je munafik. Okey. Wala takum, dan bukan setakat jangan salat, tapi jangan berdiri atas kuburnya. Bila Allah kata jangan berdiri atas kubur, makna Nabi biasa tak berdiri atas kubur? Biasa. Apa Nabi buat bila sahabat dikebumikan? Nabi bagi kepada semua sahabat, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun untuk saudara kamu. Kemudian wasaluhu as-sabat. Mintalah kepada Allah supaya Allah tetapkan pendiriannya. Sebab dia sekarang sedang masa Nabi cakap tu Nabi berdiri. Tapi bagi orang munafik Allah kata jangan berdiri dan jangan cakap macam tu. Jadi sunnah Nabi bila dikebumikan berdiri, dan kita pesan pada semua orang yang hadir masing-masing berdoa minta ampun kepada si mati. Tak ada talqin, tak ada apa. Jadi sebab apa? Tak boleh solat dan tak boleh berdiri di atas kuburnya. Innahum, sesungguhnya mereka kafar. Inilah puncanya. Mereka kufur dengan Allah dan Rasul. Kenapa disebut dua sekali? Allah nak beritahu siapa kufur pada Allah, maka dia juga sebenar. Siapa kufur kepada Rasul, dia juga sebenar kufur. Siapa tolak Allah, dia tolak Rasul. Siapa tolak Rasul, dia tolak. Dua ni tak boleh dipisahkan. Kan ada fahaman kan yang beriman dengan Allah saja kononnya. Kemudian wamatu, dan mereka mati. Kalau seorang mata, kalau ramai matu, bukan madu, matu. Jadi yang menunjukkan ramai apa dah? Waw alif je. Kalau buang waw alif jadi seorang. Mereka kufur kepada Allah dan Rasul. Ini kalau kufur kepada Allah dan Rasul tapi mati dalam keadaan Islam, okey, tak ada masalah. Boleh salat, boleh berdiri di atas kuburnya. Tapi yang tak boleh sebab apa? Pertama, dia kafir pada Allah dan Rasul. Yang kedua, mati dalam keadaan fasik. Sebab itulah orang kafir kita tak boleh nak hukum dia kafir. Selagi apa? Selagi dia tak mati dalam kafir. Berapa ramai yang kafir kan, besok nak mati, hari ni dia masuk Islam, mati dalam Islam. Dan berapa ramai yang Islam, besok nak mati, hari ni kafir. Kan? Terbalik. Wahum fasiqun, dan orang-orang yang okey.
Jadi ayat ni macam cerita kepada tentang orang munafik. Tapi ada kaitan tak dengan kita? Adalah. Kalau kita ada sifat-sifat tu, adakah kita jadi orang munafik? Kalau kita ada sifat ni, apa dia contohnya? Suka buat maksiat. Lepas tu bila buat maksiat pula, suka, seronok. Tak rasa bersalah, tak nak bertaubat. Lepas tu galakkan pula orang supaya alah, umur masih muda kan, siang masih panjang, lepas pencing kita bertaubatlah. Itu ciri-ciri munafik. Jom kita pergi kelas agama. Alah, kelas agama ni untuk orang tua-tua je, orang pencing-pencing. Kita ni belum sampai masa lagi lah. Itu ciri-ciri orang munafik. Bila dia menggalak, mendorong supaya orang tak buat kebaikan, itu perangai orang munafik. Okey, boleh Orang yang dah meninggal tu, bukan sebab tu orang terbaru meninggal tu kan. Macam kalau kan orang cakap bacakan Fatihah, itu tak ada hadis yang bacakan Fatihah kan. Kalau orang meninggal tu, kita boleh doakan bila-bila masa je. Contohnya sahabat kita dah meninggal lama, kita boleh doakan dia juga. Bukan boleh doa, wajib doa. Bila kata boleh, mungkin kita kadang-kadang tak berdoa kan. Tak, sebenar wajib berdoa dan tak berdoa adalah salah. Tak sebut nama dia. Ha? Tak ada sebut nama, dia sebut muslimat lah. Kalau nak sebut satu hari tak habis. Tak, ada dalil tak? Wajib kita berdoa pada orang Islam yang telah mati. Wajib. Kalau tak berdoa, kita bukan orang beriman. Ada, saya pernah beritahu. Surah Al-Hashr ayat 10. Ayat 10. Ada kan? Ayat 8, Allah puji orang muhajir, orang muhajirin yang sanggup tinggal kampung halaman, harta benda, keluarga, berhijrah demi untuk agama Allah. Ayat 9, Allah puji orang-orang Ansar yang korbankan harta untuk membantu orang muhajirin. Ayat ke-10, kita tak mungkin jadi orang muhajirin, tak mungkin jadi orang Ansar. Kita ada peluang satu je, jadi orang ketiga bedah. Iaitu, cuba tengok maksud dia. Wallazina ja'u, orang-orang yang datang selepas mereka. Selepas siapa ni? Muhajirin dan Ansar. Ini sikap mereka bedah. Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka sentiasa berdoa, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampun dosa kami, wa li ikhwanina, dan ampun dosa saudara kami allazina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan iman. Ini ciri-ciri orang ketiga. Sebab Ansar tak, Muhajirin tak, kita mesti jadi orang ketiga. Kalau kita juga tak berdoa, habis. Jadi orang keberapa? Tak ada, dia ada 3 jenis je. Jadi ulama kata ayat ini menunjukkan setiap orang beriman wajib berdoa kepada saudaranya yang telah meninggal dan juga yang masih hidup. Dan itulah ciri-ciri innamal mu'minuna ikhwah, adik-beradik. Kalau kita sayang pada adik-beradik kita, wajib kita berdoa. Kalau tak berdoa, mana itulah tanda tak sayang. Dan satu lagi doanya, wala taj'al fi qulubina, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan. Apa makna ghillan? Dengki lillazina amanu, kepada orang beriman. Macam mana tu dengki? Dengki lawan dia apa? Sayang. Apa tanda sayang? Doa. Apa tanda tak sayang? Tak berdoa. Sebenarnya tak berdoa itulah dengki. Saya tak ada masa lah nak berdoa untuk dia. Doa untuk bapa saya, atuk saya pun tak cukup masa. Boleh faham? Simple je. Pertama minta untuk kita, kemudian saudara kita, wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Sebab tu doa ni kalau boleh yang paling cantik hafal dan baca setiap kali lepas solat.
ataupun ketika tahiyat akhir. Saya nak tanya, kalau kita nampak orang yang duduk dalam kubur tu, macam mana keadaan dia, kena azab, menjerit, kena himpit, kita akan berhenti tak berdoa? Oh, tak. Tapi kita duk fikir pasal dunia kan, tak terfikir orang yang tengah mati dalam kubur tu tengah diseksa apa semua. Jadi kadang-kadang kita terlupa nak doa pada mereka. Sedangkan mereka kalau kena azab bukan pagi saja, bukan petang saja, sepanjang masa. Jadi mereka sangat-sangat memerlukan doa kita setiap saat, bukan sekali seminggu. Bila kita tak berdoa, kita ada ghillan dalam hati. Itu yang biasa, ini yang luar biasa sebab daripada Quran. Satu huruf 10 pahala. Kalau baca doa daripada Quran, lagi besar ganjaran untuk kita. Betul, sah munafik lah tu. Sebab munafik, apa sikap utama dia? Dia menzahirkan kebaikan, dia nak tunjuk dia Islam, dia ajaklah orang buat baik. Tapi hakikatnya dia sebalik itu, dia nak orang buat jahat. Jadi bila dia ajak orang buat baik itu, sebenarnya nak menunjukkan bahawa dia tu sebenarnya Islam. Ya zaman Nabi lah. Kan disebut dalam hadis, orang munafik Abdullah bin Ubay ni, lepas Nabi berkhutbah, apa dia cakap? Dia bangun. Dia kata, wahai orang Islam, dengar cakap Nabi. Tengok. Kat belakang dia tikam. Itulah orang munafik. Okey. Ada soalan? Tak boleh ke solat? Solat ghaib atas kubur. Solat ghaib atas kubur? Mayat duduk kat mana? Bukan ghaib lah tu. Bukan ghaib tu. Ghaib ni mayat tak ada kat situ. Macam Nabi solat pada Najasyi. Mayat tak ada kat depan. Dalam kubur pun tak ada. Duduk tu. Di Ethiopia. Jadi ulama beza pendapat. Solat ghaib ni boleh ke tak? Dia kata boleh sekiranya mayat tu memang tak ada. Yang kedua, bila mayat tu tak ada seorang pun solat kepadanya. Macam Najasyi tu, kalau Nabi tak solat, memang confirm tak ada orang solat. Sebab tak ada siapa tahu dia Islam pun. Dan dalam sirah Nabi, sekali tu je Nabi solat ghaib kepada Najasyi. Maknanya kalau orang dah solatkan, kita dah tahu orang. Tak payahlah, doa je. Doa je. Doa je. Itu sunnah Nabi. Pendapat paling kuat tidak ada solat ghaib. Kecuali ada ciri-ciri tadi. Mayat tak jumpa, kemudian tak ada orang solat. Maka boleh kita solat ghaib. Kalau dah ada kumpulan solat di Mesir ke, di Afrika ke, kita tak payah solat, berdoa je. Berdoa je. Contoh yang plane crash yang tak jumpa mayat. Tu boleh lah. Boleh. Jadi kalau solat atas kubur, bukan ghaib, kubur mayat ada kat dalam. Cuma tak nampak je. Okey, cukup lah. InsyaAllah kita ada kelas hari Sabtu ni. Kelas Al-Asma'ul Husna. Dan insyaAllah jangan lupa besok hari Khamis. Pertama hari Khamis, yang kedua 10 awal Zulhijjah. Jangan lupa berpuasa. Kemudian perbanyakkan takbir, perbanyakkan zikir, perbanyakkan solat sunat, perbanyakkan baca Quran. Semua kena gandakan. Sebab amalan di 10 awal Zulhijjah adalah amalan yang paling Allah suka dan ganjarannya paling besar dan paling suci di sisi Allah. Jangan lepaskan peluang. Okey. Banyak ke? So PM je lah. Sebab ini pukul 11.
ke tak kembali. Ayat mana tu? Yang tadi 83. Fa'id raja'aka Allah ila ta'ifah. Kenapa tak guna fa'idah? Oh, dia ada beza tapi anda tak ingat. Bila ayat perlu guna iza, bila perlu guna in, ada perbezaan. Cuma anda tak ingat, nanti kena check dulu. Okey, tak ada. Tadi kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.